Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Ain binti Azmi, bernombor matrik C20A0968. Saya akan membentangkan tugas saya yang kedua bagi repositori. Maksud repositori ialah tempat penyimpanan barang atau gudang. Ia berasal dari bahasa Latin repositoria atau repositorium yang bererti tempat untuk menyimpan barang yang berharga dan tempat untuk menyimpan koleksi baik bercetak ataupun dalam bentuk repositori. Antara tajuk yang dipilih ialah artikel 1 yang bertajuk Peranan Repositori Institusi dan Perpustakaan dalam meningkatkan visibiliti penyelidikan. Nama pengarang tajuk ini ialah Sutarmi Kasimun. Isu yang terdapat dalam artikel ini ialah medium perkongsian ilmu. Hasil karya penulisan dan penyelidikan para institusi berkenaan dikumpul, disusun dan disebarkan bagi tujuan perkongsian ilmu. Antara pendapat dan penambahbaikan dalam artikel 1 ini ialah yang pertama telah menekankan aspek kecenderungan akses terbuka bagi membolehkan komunikasi ilmiah dilakukan dengan lebih ekonomi. Selain itu ialah pemantauan dan penyelenggaraan dilakukan secara sistematik bagi memastikan fungsi repositori sentiasa relevan dengan perkembangan isu semasa. Tajuk artikel yang kedua ialah Repositori atau USM, Isu Cabaran dan Kekangan. Nama pengarang bagi tajuk ini ialah Nur Azlinda dan Mior Arafat Muhammad Syahini. Isu yang terdapat dalam artikel 2 ini ialah pendigitalan bahan. Pendigitalan bahan menggunakan perisian sumber terbuka e-prints dan juga satu proses untuk menukarkan format maklumat dalam bentuk bercetak iaitu teks, video, grafik dan sebagainya. Antara pendapat dan penambahbaikan berdasarkan artikel 2 ialah dapat mendedahkan secara lebih terperinci tentang pengetahuan mengenai proses pendigitalan bahan di perpustakaan. Selain itu ialah proses pendigitalan bahan ini sangat sesuai bagi penyimpanan dan menyediakan perkhidmatan maklumat elektronik koleksi arkib yang boleh diakses pada bila-bila masa. Seterusnya ialah artikel ketiga yang bertajuk Pemodelan Konsep Fundamental Repositori Institusi di Perpustakaan Universiti dengan menggunakan framework Z-Man. Nama pengarang bagi tajuk ini ialah Nia Kurniawati dan Badolahi Mustafa. Isu yang terkandung dalam artikel ini ialah mengumpulkan karya ilmiah dalam format hard copy dan soft copy. Perpustakaan akademik dilihat lebih cenderung menggunakan perisian sumber terbuka khususnya untuk bertujuan membangunkan perpustakaan digital dan membina repositori digital institusi masing-masing. Antara pendapat dan penambahbaikan yang berdasarkan artikel 3 ini ialah penyimpanan maklumat yang baik memberikan kemudahan untuk mencari balik maklumat yang telah tersimpan dengan lebih cepat. Berdasarkan artikel yang seterusnya ialah yang bertajuk Perpustakaan Digital dan Repositori Institusi Universiti. Nama pengarang bagi tajuk ini ialah Alparmukti Narendra. Isu yang terdapat dalam artikel ini ialah isu tentang perkembangan teknologi dan informasi. Perpustakaan ia memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan melalui penyimpanan berbagai maklumat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Pendapat saya dan penambahbaikan yang berdasarkan artikel ini ialah dapat memberi akses terbuka di lingkungan ilmiah, internet mewujudkan ruang komunikasi ilmiah baik secara formal ataupun tidak formal. Selain itu, mewujudkan software e-prints yang akan digunakan untuk perkembangan perpustakaan digital khususnya pengembangan repositori institusi. Akhir sekali ialah artikel kelima yang bertajuk Rancang Bangun Repositori Institusi Perpustakaan yang berasaskan web. Pengarang bagi tajuk ini ialah Muhammad Syahrial dan Tengku Musri. Isu yang terdapat berdasarkan artikel kelima ini ialah isu tentang repositori institusi sebagai perpustakaan digital.
iaitu kumpulan buku bercetak dan buku-buku lain ada dalam bentuk data biasa yang diakses menerusi jaringan komputer atau dalam bentuk repositori. Antara pendapat dan penambahbaikan saya mengenai artikel ini ialah dapat memudahkan pelajar dalam membuat pinjaman buku adalah secara dalam talian serta menyokong aktiviti pustakawan dan pembaca untuk lebih mudah dalam mendapatkan maklumat. Selain itu juga ialah dapat menjimatkan kos, tenaga dan juga masa bagi penyelidik. Kesimpulannya, kejayaan dan faedah penubuhan repositori sesebuah institusi dapat menyelesaikan masalah sumber rujukan yang selama ini hanya dimonopoli oleh penerbit tertentu. Perkongsian maklumat secara global dan pengumpulan harta intelek institusi dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan berkesan dengan adanya repositori institusi.